Jadi tuan-tuan ataupun puan-puan yang mungkin masih merokok, saya sarankan inilah masa yang paling sesuai. Bulan Ramadan inilah masa yang sangat-sangat afdal untuk tuan-tuan puan-puan berhenti merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, apa khabar? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi kita akan menemui bulan Ramadan al-Mubarak, bulan Ramadan yang diberkati. Insya-Allah. Saya doakan semoga saya dan kita semua, termasuk tuan-tuan puan-puan yang menonton, sempat bertemu dengan Ramadan pada tahun ini dan kita dapat beribadah dalam bulan yang cukup penuh dengan keberkatan dan fadilat. Bulan Ramadan, bulan Allah turunkan Al-Quran. Allah kata dalam Quran, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai bayan ataupun sebagai penjelasan kepada manusia dan penjelasan antara petunjuk dan yang membezakan antara yang hak dan yang batil. Allah Ta'ala pilih bulan Ramadan, bulan diturunkan wahyu. Dan kata mufassirin, ulama-ulama tafsir, bulan Ramadan jugalah Allah Ta'ala turunkan wahyu-wahyu yang terdahulu juga. Jadi bulan Ramadan ni cukup special. Bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan, yang diberkati, yang mana Allah Ta'ala pilih untuk diturunkan Al-Quran, wahyu yang terakhir di dalamnya, yang menjadi petunjuk bagi manusia. Subhanallah. Jadi jangan lepaskan peluang dalam bulan Ramadan ini untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Para salaf, ulama salaf, maksudnya ulama yang terdahulu, ulama yang terawal dalam Islam, seperti Imam Malik rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mereka mengkhususkan ibadah membaca ataupun tilawatul Quran dalam bulan Ramadan. Maka saya sarankan dan saya syorkan dan saya ingin berpesan-pesan khasnya untuk diri saya sendiri dan tuan-tuan puan-puan semua, untuk kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Dan Imam Malik misalnya, dia tak baca hadis, dia tak baca apa-apa kitab lain, dia cuma baca Quran. Tilawah Al-Quran iaitu membaca ayat-ayat Al-Quran daripada Al-Fatihah sampailah surah An-Nas. Dan Imam Syafi'i subhanallah, dalam bulan Ramadan dia mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Setiap hari dia khatamkan Al-Quran, dan setiap hari dia khatamkan 2 kali. Satu hari khatam 2 kali. Subhanallah. Jadi begitulah besarnya, betapa besarnya perhatian yang diberikan oleh para ulama kita terhadap Al-Quran dalam bulan Ramadan. Jadi Allah SWT kata dalam Quran, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu ibadah berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan ke atas umat yang terdahulu sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maka hikmah ataupun matlamat ibadah puasa ini sebenarnya adalah untuk supaya hamba-hamba Allah, iaitu manusia, orang Islam, orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ramadan ataupun puasa dalam bulan Ramadan ini boleh melatih kita untuk menjadi orang yang bertakwa? Apa maksud takwa? Takwa ialah kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Azza wa Jalla. Maka puasa adalah antara cara ataupun antara ibadah, bentuk ibadah yang difardukan atas kita, yang mana matlamat utamanya ialah untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa pada Allah. La'allakum tattaqun. Kerana
kita bila berpuasa, kita meninggalkan makan dan minum, ya, perkara yang halal bagi kita, makan nasi, minum air, makan apa sahaja yang halal daripada terbit matahari ataupun terbit fajar sehinggalah terbenamnya matahari, kita tidak boleh menyentuh ataupun kita tidak boleh makan dan minum, iaitu perkara yang halal bagi kita. Dan bagi orang yang sudah berkahwin, tidak boleh mendatangi suami ataupun isteri ketika siang hari dalam bulan Ramadan. Maka jiwa manusia, ya, spirituality kita dilatih dalam bulan Ramadan ini untuk menahan nafsu kita terhadap perkara yang halal, perkara yang kita buat every day, setiap hari. Minum air, makan, ya, bermesra bersama-sama, intimasi dengan suami dan isteri, tapi tak boleh. Maka jiwa kita sebenarnya dilatih untuk meninggalkan perkara yang halal. Maka natijahnya, resultnya, sesudah Ramadan sepatutnya jiwa kita sudah boleh untuk melawan nafsu melakukan perkara yang haram. Jika perkara yang halal kita boleh tinggalkan kerana Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan, maka apa lagi alasan kita untuk tidak meninggalkan larangan Allah di luar Ramadan. Misalnya orang yang hisap rokok, orang Islam yang hisap rokok, mereka tahu hisap rokok haram dan akan membatalkan puasa, maka daripada subuh sampai maghrib mereka boleh tahan tak merokok. Jadi kenapa selepas berbuka puasa ataupun pada sebelah malam mereka tak boleh tahan? Jadi tuan-tuan ataupun puan-puan yang mungkin masih merokok, saya sarankan inilah masa yang paling sesuai. Bulan Ramadan inilah masa yang sangat-sangat afdal untuk tuan-tuan puan-puan berhenti merokok, kerana jiwa kita dilatih untuk meninggalkan perkara yang halal ketika siang hari dalam bulan Ramadan, apatah lagi benda yang haram. Jadi kita ambil peluang ini tuan-tuan, bulan yang penuh berkat, bulan yang mana doa di dalamnya mustajab. Doa pada Allah Ta'ala, minta, ya Allah berilah aku kekuatan, berilah aku taufik untuk berubah kerana-Mu, berilah aku kekuatan untuk istiqamah di atas jalan-Mu, ya, berilah aku kekuatan dan taufik untuk meninggalkan segala maksiat dan menjadi hamba-Mu yang bertakwa. InsyaAllah kita sama-sama melaksanakan ibadah dengan penuh ikhlas lillahi ta'ala dalam bulan Ramadan nanti, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.